Assalamualaikum and good morning everyone. I hope you are fine and safe at home. Okay, welcome to our English class for this week. Selamat datang ke kelas bahasa Inggeris kita pada minggu ini with your English teacher Mr. Kamil. Okay, so for this week kita akan belajar tapi kita akan gunakan workbook. Okay, jadi sediakan workbook English kamu yang warna biru Superman tu dan buku teks kamu English. Buku teks warna biru Supermind dan juga workbook English Supermind. So prepare these two books, English textbook Supermind and workbook Supermind. Okay, let's begin our class for today. So for this week, as I know, most of you loves to sing. So we are going to sing for our class for today. Macam yang Mr. kami tahu, ramai kan awak suka menyanyi kan? Kan waktu kita kat sekolah dulu, waktu kita belajar di dalam kelas, ramai yang suka menyanyi kan bila Mr. Kamil pasangkan lagu nyanyian, ramai yang suka nyanyi. So for this week, we are going to sing a song that you are already familiar with. Kita akan nyanyikan lagu yang awak dah biasa dengar. Kita dah nyanyikan dekat sekolah. Nak tengok lirik lagu, buka buku textbook awak, open your textbook page 72. Open your textbook page 72. Buka buku teks, Superman, buku teks muka surat 72. Cepat. Boleh pause dulu video ni sementara nak cari tu. Pause dulu video, buka buku teks, cari muka surat 72. Okay, textbook page 72. Okay, I hope you are ready. So prepare yourself. Kita nak nyanyi lagu. We are going to sing this song. Okay, first round, awak dengar dulu. Tengok dalam video ni pun ada lirik. Boleh follow. Mr. Kamil akan nyanyi dulu. Macam biasalah Mr. Kamil, suara Mr. Kamil memang tak sedap. Jangan expect Mr. Kamil nyanyi sedap. Don't expect me to sing well. I'm not a singer, I'm a teacher. Okay, ready? Boleh ikut Mr. Kamil nyanyi. Okay, boleh nyanyi sekali. Come on and see me in my little house. There are lots of lovely animals in my little house. There's a cat in the living room. There's a spider in the kitchen. There are 7 crocodiles in my lovely bathroom. Come on and see me in my little house. There are lots of lovely animals in my little house. There's a snake in the cellar. There's a lizard in my bedroom. There are tigers, lots of tigers in my lovely garden. Come on and see me in my little house. There are lots of lovely animals in my little house. Okay. Itu round pertama. Dapat dengar suara Mr. Kamil nyanyi. Walaupun suara Mr. Kamil tak sedap. Even though my voice is not very good. It's not very good. I'm not very good at singing. That's why I am an English teacher and your science teacher. Sebab itulah Mr. Kamil tak jadi guru pendidikan muzik. Mr. Kamil jadi guru bahasa Inggeris dan juga guru sains awak. Kalau suara Mr. Kamil sedap, Mr. Kamil ajarlah muzik. Okay. So, second round. This time, Mr. Kamil nak awak pula nyanyi. Kalau tak boleh nyanyi, sekurang-kurangnya, at least, I want you to read the lyrics written on the screen. Kalau awak malu-malu lah kan, malu-malu nak nyanyi. Baca. Mr. Kamil nak awak baca lirik yang ada dekat screen ni. Dekat bawah tu ada lirik kan.
Kalau tak nampak, open your textbook page 72. Kalau tak nampak dekat skrin ni, kalau contoh handphone awak kecil sangat, tak jelas, buka buku teks muka surat 72. Ready? Second round, Mr. Kamil nak awak nyanyi. Come on and see me in my little house. There are lots of lovely animals in my little house. There's a cat in the living room. There's a spider in the kitchen. There are 7 crocodiles in my lovely bathroom. Come on and see me in my little house. There are lots of lovely animals in my little house. There's a snake in the cellar. There's a lizard in my bedroom. There are tigers, lots of tigers in my lovely garden. Come on and see me in my little house. There are lots of lovely animals in my little house. Okay, habis. Tahniah. Good job. Good job for you if you manage to sing along, or if you even just read the lyrics. Tahniah kalau awak berjaya nyanyi, ataupun sekurang-kurangnya awak baca lirik yang tertulis. Okay, congratulations to yourself. Okay, grammar time. So for today, we are going to learn some grammar. Hari ini kita akan belajar grammar, tata bahasa. Dalam bahasa Melayu, kita panggil dia tata bahasa. Dalam English, we call it as grammar. Kita nak belajar grammar minggu ni. Okay, ni kita macam ulang sikit, tapi Mr. Kamil akan tambah. A few weeks ago, we already learned the use of there is dengan there are. Beberapa minggu yang lalu, kita dah belajar dah kan? Macam mana kita nak gunakan there is. Macam mana nak gunakan there are. There is, kalau kita nak tunjuk, objek tu ada satu saja, singular. Kalau contohlah kan, there is a flower on the table. Ada satu bunga atas meja. Kita gunakan there is. Tapi kalau contoh ada dua, for example, if there are 2 or more, kalau ada 2 ataupun lebih bunga atas meja, kita gunakan there are 2 flowers on the table. So remember, kalau ada satu bunga, kalau ada satu sahaja objek, for example, there is a flower. If there are 2, 3, 4, 5, kalau ada lebih daripada 1, 2, kalau lebih daripada 1, kita akan gunakan there are 2 flowers. Okay. So, penggunaan yes, there are, ataupun yes, there is, itu yang kita nak belajar minggu ni. So, for example, masa bila kita nak guna yang ni? Yes, betul, kita pilih yes, there, betul, ikutlah. Nak gunakan is ataupun kita nak gunakan are. Masa bila kita nak guna yang ini? Jika ada orang tanya kita soalan. For example, Mr. Kamil tanya awak, is there a flower on the table? Contohlah kan, Mr. Kamil tanya awak soalan dalam bahasa Inggeris. Is there a flower on the table? Ada perkataan is kan? Is there. Ada is kan? Jadi jawab, kalau ada bunga, kita kena gunakan yang ini. Yes, there is. Kenapa kita gunakan is bukan are? Sebab soalan Mr. Kamil tadi, is there? Is there a flower? Jadi jawab, kalau ada bunga, kita gunakan yes, there is. However, tetapi kalau soalan
Yang Mr. Kamil tanya, are there any flowers on the table? Mr. Kamil ulang sekali. Kalau Mr. Kamil tanya awak soalan, are there any flowers? Kita nak guna yang mana? Kita nak guna yes there is ataupun kita nak guna yes there are? Kita akan gunakan yes there are. Sebab apa? Dengar balik soalan. Dengar balik soalan Mr. Kamil. Are there any flowers? Kalau ada, jawapan dia yes there are. Tetapi kalau soalan Mr. Kamil, is there a flower? Is there a flower? Jadi jawapan dia yes, there is. So nak tentukan is ataupun are, kita kena tengok pada soalan dia. Kalau soalan dia ada perkataan is, jawapan kita is lah. Kalau soalan dia are, ini are. Kalau soalan Mr. Kamil macam tadi, are there any flowers? Jawapan kamu yes, there are. Senang saja kan? Jadi kamu dah tahu kita nak guna yes, there is ataupun kita nak guna yes, there are. Itu kalau jawapan dia yes. Kalau jawapan dia no, macam mana? Okay. No, there. Okay, kalau contoh kan, tadi kan Mr. Kamil tanya, is there a flower on the table? Kalau ada, kamu cakap yes tadi kan? Yes, there is. Tapi kalau tak ada, kita jawab no, there. Nak mana satu? Is not ataupun are not. Dengar balik soalan. Is there a flower on the table? Kamu tengok dekat table tu. Kamu tengok atas meja. Tak ada bunga kan? Kita nak jawab no. Tapi no tu ayat jawapan yang pendek. Kita nak bagi jawapan yang panjang. Soalan Mr. Kamil. Is there a flower on the table? Tak ada bunga. Jadi kita nak pilih yang mana? No, there isn't. Ataupun kita nak yang ni. No, there aren't. Dengar balik soalan. Is there a flower on the table? Cara yang sama, dengar soalan. Is there? Jadi kita nak kata no kan? Jadi no, there isn't. Kenapa yang ini? Kenapa no, there isn't? Sebab dengar balik soalan. Listen to the question. Is there a flower? Jadi disebabkan soalan Mr. Kamil, is there a flower? Dan kamu tengok dekat atas meja tak ada bunga. Jadi kita kena ambil yang ini. No, there isn't. However, kalau soalan Mr. Kamil, if my question is, are there any flower on the table? Dengar soalan, listen to my question. Are there any flower? Are there any flowers on the table? Soalan Mr. Kamil are kan. Jadi jawapan dia kalau tengok atas meja tak ada bunga. So kita nak pilih yang mana? No, there isn't ataupun no, there aren't. So we will choose, kita akan pilih no, there aren't. So boleh beza kan? Masa bila kita nak guna no, there isn't. Masa bila kita nak guna no, there aren't. Macam mana nak tentukan? Kena dengar soalan. Kena kenal pasti soalan. Baca balik soalan tu. Kalau soalan tu kata is there ataupun are there. Kalau soalan tu is there, jawapan kamu mesti ada is jugalah. Kalau soalan tu ada guna are, jawapan kamu mesti ada are juga. Tak susah kan? Senang. Is easy. Okay, mari kita cuba buat latihan sikit lah. Supaya kamu boleh nampak. Okay, gambar yang sama kan? Okay, tak apa. Okay, question number 1. Baca, read with me. Is there a dog on a chair? Is there a dog on a chair? Ada tak anjing? Soalan dia tanya, ada anjing tak di atas kerusi? Ada tak? Ada kan? Tapi kita nak ambil yang mana? Yes, there is ataupun yes, there are. Mana satu? Dua-dua yes kan? Jawapan ni memang yes lah sebab ada anjing atas kerusi. A ni yes, B ni pun yes. Tapi kita nak pilih yang mana? Yes there is ataupun yes there are. Ingat Mr. Kamil just told you just now. Kita tengok balik soalan dia. Is kan?
Jadi jawapan. Soalan ni gunakan is kan. Jadi jawapan kita pun mesti ada is. Jadi jawapannya A. Yes, there is. Okay, question number 2. Soalan nombor 2. Are there any cats on the table? Baca lagi sekali. Are there any cats on the table? Dia tanya ada tak kucing di atas meja. Tengok gambar dia kan. Ada ni kucing. So, mana satu jawapan dia? A ke B? Dua-dua yes. Tapi mana satu? Yes there is ataupun yes there are? Tengok balik soalan. Dia kata are there. Jadi jawapan dia A ataupun B? Mestilah B. Yes there are. Okay, tengok lagi. Question number 3. Soalan nombor 3. Read it with me. Is there any crocodile in the living room? Is there any crocodile in the living room? Dia tanya ada tak buaya, crocodile dalam living room. Ni living room lah. Cuba awak tengok, ada buaya ke? Tak ada kan? So, jawapan dia no. A dengan B, kedua-duanya no. Tapi mana satu? No, there isn't. Ataupun no, there aren't. Mana satu? Which one is the correct answer? Mana satu jawapannya? Kita kena tengok soalan. Soalan dia gunakan is. Jadi jawapan dia, kena ingat, mesti ada is. So, the answer will be no, there isn't. Alright. Next question. Are there any lizards on the wall? Are there any lizards on the wall? Dia tanya ada tak lizard. Lizard ni apa? Cicak. Ada cicak tak dekat wall? Wall tu dinding. Cuba kau tengok kat dinding. Ada tak cicak? Tak ada. So jawapan dia no. A dengan B, both answer A and B adalah no. Kedua-dua jawapan adalah no. Tapi mana satu? No, there isn't ataupun no, there aren't. Tengok soalan balik. Soalan kata there. Jadi jawapan dia A ataupun B? The correct answer will be B. No, there aren't. Okay, boleh faham dah kan? Okay, homework for this week. Okay, kerja rumah untuk minggu ni. Okay, Mr. kami akan terangkan dulu. Buku workbook awak dah tadi ada bawa kan? Buku workbook awak open page 72. Buka buku workbook awak, bukan buku teks, buku workbook. Buku kerja awak. Workbook page 72. Okay, page 72 arahan dia kata read the song and draw the animals. Dia suruh awak nyanyi lagu tu, lepas tu baca lagu tu, lepas tu lukiskan gambar haiwan. Lagu apa? Lagu tadi tu dalam buku teks muka surat 72. Jadi arahan dia Mr. kami terangkan, baca balik lirik lagu tadi dekat buku teks. Lepas tu buku teks muka surat 72. Lukiskan haiwan-haiwan. Ni pilihan haiwan kat atas kan, ada pilihan haiwan. Draw the animal for each room according to the lyrics. Okay, dia kata tadi for example, there are tigers in my garden kan. Jadi mana satu gambar harimau? Oh, ni gambar harimau. Harimau, there are tigers in my garden kan. Kena lukis gambar harimau dekat garden lah. Jangan lukis gambar harimau dalam bilik air. Jadi kena lukis gambar harimau dalam garden. Lepas tu dia kata there are 7 crocodiles in my lovely bathroom. Dia kata ada crocodile dalam bathroom dia. Jadi lukiskan gambar crocodile dalam bathroom. Jangan lukis crocodile dekat living room. Boleh faham? Jadi lukiskan gambar haiwan ni ikut dekat mana haiwan ni patut berada. Boleh? Okay, next. Okay, untuk yang ini, look at the picture given, tengok gambar yang diberi dan tandakan right untuk jawapan. Macam tadi Mr. kami dah ajar macam masa bila kita nak guna yes there is, masa bila nak guna yes there are, masa bila nak guna no there is, masa bila nak guna no there are. Jadi tengok gambar,
pilihkan jawapan. Untuk soalan nombor 2 yang dekat bawah ni, dia kata look at the picture in activity 1, match the questions with the answer. Gunakan gambar yang sama, lepas tu padankan saja jawapan dia. So that's all from me for today. Okay, siapkan and then hantarkan kerja rumah yang dah siap. Send your finished homework to me on Google Classroom. So that's all. Thank you.